Sultan Muhammad Shah atau lebih dikenal juga dengan Sultan Muhammad Muazzam Shah. Beliau merupakan anak daripada Sultan Abdul Rahman Shah dan anak saudara daripada Sultan Mahmud Riyad Shah. Sultan Muhammad Shah ini seorang yang boleh dikatakan sangat menyukai seni. Beliau memerintah tahun 1832-41. Sehingga di zaman beliau mendatangkan pandai emas, pandai perak. Beliau mengembangkan seni-seni kerajinan seperti tenun, tekat. Beliau seni daripada seni ukir, seni bangunan, arsitektur dan sebagainya. Sehingga beliau pada masa kejayaannya sangat boleh dikatakan begitu berkembang. Apa yang dapat kita saksikan pada saat sekarang, seperti tenun mulai berkembang, tekat masih terus melestari, dan banyak lagi seni-seni yang tadi masih dapat kita lihat pada sampai saat sekarang ini dari sesosok beliau. Bahkan tadi seni kerajinan tembaga di Kampung Temaga juga di zaman beliau. Dan beliau juga orang yang tadi terus meningkatkan berbagai tadi, baik itu bangunan, seni bangunan dan sebagainya, sehingga beliau mangkat pun digelar sebagai marhum Kedaton atau marhum Keraton, dan makam daripada beliau juga dibangun oleh ananda beliau yaitu Sultan Mahmud Muzaffar Shah dengan bangunan yang boleh dikatakan persegi 8 ya, dengan bentuk-bentuk yang sangat menawan, sangat indah, dan menunjukkan bahawa beliau adalah seorang yang tadi suka selain tadi membina atau memperkuat pemerintahan, tetapi kepada seni beliau lebih terkesan, lebih meninggalkan bekas-bekas yang dapat kita nikmati, kita saksikan hingga sampai saat sekarang ini. Pertama memang kerana sudah kita uraikan di atas, semata Sultan Mahmud sebenarnya timah sudah ada dikerjakan oleh masyarakat pribumi dengan skala yang sangat sederhana dan kecil. Baru di zaman Sultan Mahmud mulai dikembangkan hanya sekedar untuk tadi penopang ekonomi. Di zaman Sultan Abdul Rahman dipertahankan lagi sehingga titiknya disampailah kepada Sultan Muhammad Shah, di mana beliau tadi selain itu tadi seni-seni beliau tadi menginspirasi bahawa tambang ketika itu sangat diminati oleh para pedagang seperti dahulu telah kita ceritakan, sehingga dia membuka timah itu yang tadi bukan hanya sekedar sederhana berkecukupan untuk secukup keperluan, tetapi dia lebih sampai ke arah ekspor keluar, sampai bagaimana perdagangan itu hanya tidak hanya diminati atau dilakukan hanya sekedar sebatas Kesultanan Rawalingga, tetapi hingga sampai keluar, sampai lebih jauh lagi. Selanjutnya beliau juga tadi sering meninjau, mengawasi bagaimana tadi perkembangan timah yang ada di Pulau Singkip. Beliau terus tadi memantau, sehingga beliau selalu ulang-alik dari Pulau Singkip ke Pulau Lingga, walaupun pusatnya berada di Pulau Lingga. Bahkan isteri beliau mangkat diperkirakan dan diyakini mangkatnya di Pulau Singkip, iaitu di sekitar areal berkemungkinan di Dabo Lama sekarang ini, iaitu yang lebih dikenal dengan dulunya Bukit Tinggi, tetapi sekarang dikenal dengan Bukit Tengku atau perkuburan para bangsawan. Itulah tadi keyakinan masyarakat terhadap tadi sesosok daripada isteri beliau, iaitu Aminah, Encik Aminah atau Aminah Sumbawa, dan banyak lagi istilah-istilah dari sesosok isteri beliau, namanya yang dijulukkan atau yang dikenali oleh masyarakat dulunya.
Sebenarnya memang pertambangan timah yang lebih meluas, melakukan pengeboran, lebih berkembang memang di zaman Sultan Sulaiman Badur Alam Shah II, pengganti daripada beliau, yaitu paman beliau sebenarnya. Tetapi di zaman beliau tadi itulah, beliau tidak hanya sekedar tadi berkecukupan daripada tambang, beliau lebih meluas lagi. Bahkan saya ceritakan bukan saja timah, tetapi kalau kita jauh lebih menoleh bahawa ketika beliau mengembangkan seni tembaga, beliau mengembangkan tadi tekak tudung manto, tenun songket, itu membutuhkan tadi bahan-bahan, yaitu baik itu emas, kertas, perak dan tembaga dan sebagainya. Itu bukan tidak mungkin bahawa di Lingga ini mungkin pernah ada dilakukan untuk mencukupi bukan sekedar tambang tapi bahan-bahan keperluan untuk para pengrajin. Seperti kita singgung tadi bahawa di zaman beliau mendatangkan pandai emas, pandai perak, negeri Jawa dan sebagainya. Jadi itu artinya memang beliau sudah terbuka bagaimana dari pendahulunya Sultan Mahmud Riyad Shah mendatangkan mimbar dari negeri Semarang, dinding Sekren dan sebagainya. Jadi perdagangan bukan hanya sekedar di Kesultanan Riau Lingga tapi mencakup Pulau Jawa, mencakup tadi Sulawesi, mencakup bahkan ke luar negeri Cina dan sebagainya, Eropah, yaitu pedagang-pedagang Inggris, Belanda dan sebagainya. Itu menandakan bahawa beliau terus mempertahankan apa yang menjadi terbaik oleh para pendahulunya, dan beliau terus tadi meningkatkan baik dari penghasilannya, produksinya maupun tadi untuk memasarkannya. Hubungan dari pendahulu maupun sampai ke beliau, selagi kerjasama itu tidak mengganggu daripada sebuah kedaulatan, ekonomi, kemakmuran dan sebagainya, itu boleh dikatakan stabil, boleh dikatakan ada perselisihan dan sebagainya, tetapi tidaklah menimbulkan skala perang yang telah terjadi di zaman Sultan Mahmud Riyad Shah. Yang kedua, beliau memang ketika berhubungan dagang masing-masing itu ingin mencari keuntungan, dan dia boleh dikatakan ketika itu maka kegemilangan sebuah tadi seni tekad, gemilangan seni tenun, kerajinannya, kegemilangan tembaga dan timah dan sebagainya, itu tidak lepas bagaimana dia bekerja dengan baik, saling menguntungkan dengan para pedagang, sehingga di zaman beliau tidak banyak terjadi boleh dikatakan perselisihan dengan pihak Belanda dengan skala yang besar, tapi perselisihan secara skala kecil itu tadi setiap sultan itu pasti ada, tetapi ada yang dapat diredam, ada yang memang tidak bisa ditoleransi atau tidak bisa didiamkan. Itu juga terjadi seperti di zaman Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, di zaman Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Jadi pada beliau itu boleh dikatakan dalam stabil, tetapi tetaplah ada perselisihan di dalam tadi upah, bagi hasil dan sebagainya. Kalau untuk Kesultanan Lingga Riau atau Riau Lingga, ketika zaman beliau Johor dan Pahang tadi akibat dari terletak London tidak lagi, sehingga kalau tadi sudah kita urai dari Sultan Mahmud sampai akhirnya beliau Sultan Abdurrahman sampai ke dia, memang dia bukan saja sekedar penerus, tetapi dia tadi lebih mengembangkan, lebih tadi bagaimana produksinya, bukan sekedar untuk mencukupi, tetapi tadi bagaimana cara beliau untuk tadi memasarkannya dan sebagainya. Begitu juga seni, bukan hanya sekedar skala kecil, tetapi beliau memperkuatkan baik itu dalam perdagangan, ekonomi. Beliau mampu mendatangkan tadi pandai emas, pandai perak dari negeri Jawa. Beliau mampu mendatangkan pendatang, maksudnya orang-orang dari Terengganu untuk tadi bersama-sama membantu untuk kerajinan daripada tembaga, dan
banyak lagi di zaman-zaman beliau dari segi seni, bagaimana pengaruh-pengaruh Eropa, Timur Tengah yang berpadu. Di zaman beliau itu tadi perbaikan-perbaikan dari para terdahulu tadi mulai nampak, mulai diteruskan dan mulai menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan kita pada saat sekarang tentang bagaimana peran beliau. Sehingga memang suka tidak suka, ya, memang di zaman beliau itu adalah zaman boleh dikatakan puncak daripada kegemilangan di Kesultanan Lingga Riau ataupun Riau Lingga.